سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Sebelum daripada ini kita pernah mengikuti pengajian ataupun ceramah yang ada keterkaitan dengan sejarah peperangan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Adanya peperangan-peperangan tertentu dan sebab-sebab mengapa setiap peperangan itu tercetus dan terjadi, dan di manakah lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat peperangan tersebut berlangsung. Bahkan siap sesetengah peperangan dengan jumlah-jumlah tentera, sama ada yang mewakili pihak Islam ataupun pihak musuh. Siapakah komander perang masing-masing, komander sayap kanan, komander sayap kiri, siapakah pemegang liwat ataupun panji bagi mewakili pihak masing-masing. Justru itu pada malam ini saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenali satu lagi bentuk ataupun jenis pasukan dalam sejarah peperangan. Dalam istilah peperangan ini, yang pertama disebut Al-Ghazwah dan yang kedua disebut Sariyah. Yang selalu kita duk cerita dalam sejarah tu lebih banyak kepada Al-Ghazwah. Apa makna Ghazwah dan apa makna Sariyah? Al-Ghazwah ialah satu pasukan ketenteraan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku ketua ataupun kepala perang, ataupun kita sebut komander perang, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai amir. Yang ni dinamakan sebagai Al-Ghazwah, pasukan tentera, tetapi yang memimpin pasukan ni Nabi sendiri. Yang jadi ketua bagi pasukan ni Rasulullah sendiri. Ni biasanya disebut Al-Ghazwah yang kita kenali dalam sejarah perang Badar, sejarah perang Uhud, sejarah perang Ahzab dan sejarah-sejarah peperangan yang dilalui oleh Rasulullah. Manakala konteks yang kedua ni jarang dibincangkan, jarang dibicarakan, iaitu berkenaan dengan Sariyah. Apakah yang dimaksudkan dengan Sariyah? Sariyah juga adalah pasukan ketenteraan, tetapi pasukan ketenteraan yang dinamakan Sariyah ini tidak dipimpin dan dibimbing langsung oleh Rasulullah. Dengan kata lain, bila sebut Sariyah, Rasulullah tak terlibat pun. Rasulullah hanya akan menunjukkan mana-mana calon di kalangan sahabat yang difikirkan oleh Rasulullah
pemimpin ini layak ataupun sahabat ini sesuai untuk memikul tanggungjawab dalam satu-satu ekspedisi ataupun satu-satu operasi yang diarahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Sebagai contoh, kalau kita nak ambil pendekatan yang mudah, Rasulullah mengarahkan mana-mana sahabat. Kita kata contoh Sayyidina Umar, ni bukan ni saja contoh. Kamu aku kehendaki menjalankan satu ekspedisi, satu operasi, bawa lebih kurang 50 orang. Maka bertolaklah Sayyidina Umar tanpa Rasulullah ada dalam konteks tersebut. Ni dipanggil sariyah. Kalau hak sebelum ni, kalau Nabi sendiri jadi komander, tu kita panggil al-ghazwah. Jadi bila menyebut tentang sariyah ini tuan-tuan, jadi di kalangan ulama-ulama ataupun di kalangan sejarawan-sejarawan Islam, buat pertama kali mereka ini berselisih pandangan ataupun berselisih pendapat. Berapakah sebenar jumlah sariyah yang pernah ada dalam sejarah Islam? Selalu hak kita duk kumpul ni jumlah perang yang disertai oleh Rasulullah dan sahabat. Tapi jumlah sariyah yang hanya disertai oleh sahabat Nabi saja ada berapa? Jadi antara ulama-ulama besar yang menyebut tentang jumlah ni, yang pertama ialah Ibnu Ishaq, merujuk kepada Muhammad bin Ishaq yang terkenal dengan kitabnya Al-Maghazi. Ibnu Ishaq memang terkenal salah seorang yang cekap dan mahir tentang sejarah peperangan. Beliau menyebutkan bahawa melalui pendapatnya sepanjang sejarah ada 38 sariyah. Maksudnya 38 kali ekspedisi yang telah dihantar oleh Rasulullah menerusi sahabat-sahabat tertentu yang jadi pilihan Rasulullah. 38. Manakala pendapat yang kedua daripada Al-Mas'udi. Mas'udi ni salah seorang orang yang cekap dalam tarikh, dalam ilmu sejarah, yang terkenal dengan kitabnya Qanun Al-Mas'udi. Baik, beliau mengatakan ada 35 sariyah yang pernah berlaku di dalam sejarah Islam. Mula-mula tadi berapa? 38, manakala Mas'udi kata ada 35. Seterusnya Imam At-Tabari, yang kita kenal sebagai seorang ulama tafsir besar period mutaqaddimin. Tafsir dia tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan ada 48 sariyah yang pernah terjadi dalam sejarah. Lagi banyak, 48. Dan ada sebahagian ulama lain lagi besar jumlah dia, dengan menyebut 68 sariyah pernah berlaku dalam sejarah. Ada seorang lagi ulama yang bernama At-Tabrisi. Tabrisi dalam kitab dia I'lamul Wara menyebut ada 36 saraya yang pernah berlaku dalam sejarah. Ni antara perselisihan pandangan dan pendapat di kalangan ulama dan sejarawan berkaitan dengan jumlah sariyah yang pernah berlaku. Ambil kesimpulan tadi, ada kata 38, ada kata 35, ada kata 48, ada kata 68 dan ada kata 36. Tetapi ada sebahagian ulama yang mana bila digabung-gabungkan manuskrip-manuskrip, sumber-sumber dan rekod-rekod bertulis, kitab-kitab dan buku-buku sejarah, sebenarnya kita boleh dapati hampir 82 saraya yang pernah berlaku dalam sejarah. Jumlah yang lebih besar daripada yang diperselisihkan oleh ulama-ulama dan sejarawan tadi.
dengan disebutkan nama-nama sahabat yang dikirim, berapakah jumlah kekuatan ketenteraan pasukan mereka, di manakah tempat yang mereka dikhususkan untuk menjalankan ekspedisi dan operasi, dan siapakah musuh-musuh dan jumlah musuh serta kekuatan mereka lengkap. Hampir ada 82 saraya. Baik, dalam istilah saraya ini ada yang nombor 2 kita sebut tadi berkenaan dengan Mas'udi. Mas'udi dia pernah menulis, dia telah memberikan istilah-istilah tertentu ataupun istilah-istilah khusus berkaitan dengan sariyah ini. Sebagai contoh, apa yang Mas'udi tulis? Mas'udi kata, pasukan yang dipimpin oleh mana-mana sahabat yang diistilahkan dengan sariyah ataupun saraya ini ialah, sebagai contoh, jumlah dia lebih daripada 300 dan kurang daripada 500. Lebih daripada 300, kurang daripada 500, ataupun lebih daripada 30, kurang daripada 500. Yang ni boleh dikatakan sebagai as-saraya. Baik, satu lagi istilah yang dibawa oleh Mas'udi ialah sawarib. Sawarib pun adalah merujuk kepada jumlah yang sama. Ada yang menyebut di antara 30 orang hingga kurang daripada 500, ataupun lebih daripada 300, kurang daripada 500. Kalau jumlah dia hampir sama, apa sebenarnya yang membezakan di antara saraya dengan sawarib? Saraya ini biasanya pasukan atau ekspedisi ini bertindak dan menjalankan operasi di sebelah malam. Disebut saraya, operation mereka, targeted mereka buat kerja tengah malam. Manakala sawarib, walaupun jumlah sama, mereka punya operation belah siang, waktu cerah, bukan dalam keadaan gelap. Jadi walaupun jumlah yang disebutkan tadi hampir sama, yang membezakan adalah waktu operasi. Saraya di sebelah malam, sawarib di sebelah siang, menurut istilah Mas'udi. Manakala istilah ketiga yang diketengahkan oleh beliau ialah manasir. Manasir. Apa dia manasir? Manasir ialah satu pasukan yang jumlah dia lebih daripada 500 tetapi kurang daripada 800. Kalau yang dihantar tu, orang tu kena lebih 500, tak kira lah 501 ke 502, dan tak lebih daripada 800. Dengan bahasa mudah, antara 500 hingga 800 kekuatan dia disebut manasir. Okey. Manakala istilah yang keempat disebut dengan al-jaish. Al-jaish. Al-jaish ni kekuatan dan keanggotaan dia lebih daripada 800 dan kurang daripada 1000. Lebih daripada 800, kurang daripada 1000. Yang ni disebut sebagai al-jaish. Okey. Ada juga lebih daripada 800 saja. Lebih daripada 800 disebut al-jaish. Manakala yang kelima disebut khasi. Satu istilah, nama dia khasi. Yang ni baru lebih daripada 800, kurang daripada 1000. Lebih daripada 800, kurang daripada 1000 dinamakan khasi. Manakala istilah yang keenam disebut jaishul azlam. Jaishul azlam ni adalah merujuk kepada pasukan yang mempunyai keanggotaan dan kekuatan lebih daripada 1000. Lebih daripada 1000 layak untuk diistilahkan jaishul azlam.
Manakala yang ketujuh disebut Jaisyul Jahlah. Jaisyul Jahlah ini yang layak keanggotaan dia lebih daripada 4,000. Lebih daripada 4,000, tak kira lah 4,000 ke atas, maksudnya Jaisyul Jahlah. Manakala yang ke-8 Jaisyul Jarar. Jaisyul Jarar ni keanggotaan dan kekuatan ketenteraan dia lebih daripada 12,000. Ni satu angkatan perang yang besar ni, kalau sampai lebih pada 10 ni. Ni digelar sebagai Jaisyul Jarar. Tetapi bila kita kaitkan dengan Saraya dan Sawarik tadi, Saraya dan Sawarik ni walaupun yang membezakan operation mereka malam dan siang, tetapi targeted ataupun standard operation mereka walaupun jumlah kita kata 30, tapi bila sampai pada targeted tempat mereka, lokasi mereka berpecah. Mereka tak duduk sekali, mereka berpecah. Ni style Saraya, ni style Sawarik. Kalau pi sekali 40 tak berpecah duduk situ, dia ada istilah lain, nama dia Kutaibah. Kalau pi tu duduk stokoi, kita boleh duduk terketui situ 40 orang, tu dipanggil Kutaibah. Tapi standard Sawarik dengan Saraya sampai sana, ni 3 orang, ni 5 orang ke, ni 4 orang, dia style pecah. Tu standard Sawarik dengan Saraya. Bab pecah pun dia bahas lagi, bukan setakat sebut berpecah. Contoh kita kata, kalau yang dihantar tu berpecah, setiap pecahan tu kurang daripada 40 orang. Contoh hang pi kok sana, berapa? 38, kurang 40. Pasukan macam ni dinamakan Jara'id. Hak pecahan tu pula kurang daripada 40, Jara'id. Kalau lebih daripada 40, kurang daripada 300, pecahan tu dinamakan Maqanib. Maqanib. Kalau lebih daripada 300, kurang daripada 500, dinamakan Jamarat. Kalau standard 40, biasanya inilah pasukan yang dikenali sebagai Asabah. Ni pun pening dah nak mengaji dah. Tapi saya sebut, siapa yang meletakkan pengistilahan ni? Al-Mas'udi yang tulis demikian. Ni istilah yang diperkenalkan dan dikemukakan oleh beliau untuk menunjukkan kekuatan keanggotaan sesuatu pasukan dan bagaimana pecahan-pecahan dan pembahagian dia. Tidak semestinya apa yang diistilahkan oleh Mas'udi ini juga diguna pakai oleh ulama lain, diguna pakai oleh sejarawan lain. Berkemungkinan sejarawan lain atau ulama ada pembahagian dan nama-nama ataupun istilah mengikut penulisan mereka. Cuma saya habaq tadi, ini adalah menurut Al-Mas'udi, istilah yang diletakkan oleh beliau. Baik, bila kita meneliti sejarah Sariyah sebagai contoh, selepas saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ni berhijrah ke Madinah, antara perkara-perkara penting yang Rasulullah lakukan pada peringkat awal sampai di Madinah, hak besar-besar dan begitu penting, apa dia? Bila sampai di Quba, awal lagi naik di Quba, apa dia? Masjid. Rasulullah mendirikan masjid. Ini menunjukkan walaupun Rasulullah tu baru sampai, Rasulullah tak pi lagi ke Madinah. Sebab bila Rasulullah hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, tempat yang Rasulullah sampai bukan Madinah lagi, Quba dulu. Rasulullah tak pi lagi pun ke Madinah. Tapi dalam keadaan tu pun Rasulullah dan sahabat dah bina masjid yang pertama, yang kita kenali sebagai Masjid Quba. Nak cakap begitu pentingnya satu institusi yang nama dia masjid, sebagai pusat, sebagai asas dan teras penyatuan dan kekuatan umat Islam. Bila Rasulullah duduk di situ beberapa hari, barulah pi ke Madinah.
Dan duduk di Madinah pun Rasulullah bina satu lagi masjid, iaitu Masjid Nabawi. Tak macam hak sekarang lah. Hak sekarang ni dah besar dah. Hak sekarang ni dah macam-macam ada dah. Hak apa? Hak macam payung terbuka lah, airconnya, lampunya, mozaiknya, tiangnya. Hak dulu tak ada apa. Hak dulu awal-awal Rasulullah bina, atap dia buat daripada apa? Tutup dengan pelepah-pelepah tamar. Tiang masjid hanya batang-batang tamar. Lantai dia masih lagi pasir. Bukannya lebar mana pun, bukannya tinggi mana pun, bukannya panjang mana pun, tetapi itulah asas yang telah diletakkan oleh Rasulullah, betapa begitu pentingnya apa yang dikatakan sebagai masjid. Selepas itu antara yang kedua ialah yang paling penting, ikatan persaudaraan haruslah dimantapkan dan diperkukuhkan. Yang kedua perkara besar yang dilakukan oleh Rasulullah ialah mempersaudarakan sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansar. Ini penting. Paling awal dibuat ialah sebanyak 50 orang sahabat yang terlibat. Paling awal. Maksudnya ada 25 sahabat Muhajirin dan 25 sahabat Ansar yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah secara berdua-berdua. Maksudnya seorang sahabat Ansar dengan seorang sahabat Muhajirin. Sahabat Ansar ni dengan sahabat Muhajirin ni. Sahabat Muhajirin ni dengan sahabat Ansar ni. Peringkat awal jumlah dia 50 orang. Dan yang ketiga, Rasulullah duduk di Madinah ni bukan sekali dengan orang Ansar saja. Dah Ansar tu sendiri pecah kepada dua kabilah yang besar dalam sejarah, yang selalu duk bergaduh, selalu duk berperang tak habis-habis, Aus dan Khazraj. Sahabat Ansar tu sendiri ada Aus, ada Khazraj, yang memang kita akui Khazraj jauh lebih besar bilangan dia, jauh lebih banyak suku-suku dan kabilah dia. Bila dipersaudarakan oleh Rasulullah, ni bermakna kesatuan dan persaudaraan dapat dimantapkan. Dan yang ketiga, bukan hanya Muhajirin yang ada, bukan hanya Ansar yang ada, tetapi beberapa kelompok ataupun kabilah Yahudi. Yahudi dah lama duduk di Madinah dan kawasan semenanjung tanah Arab, walaupun jumlah mereka ni tak begitu besar dan tak begitu banyak, tetapi ada efek, ada kesan keberadaan Yahudi di kawasan-kawasan tertentu. Sebagai contoh, kalau di Madinah ini antara pasar yang begitu pesat, pasar yang begitu besar dimonopoli oleh Yahudi Bani Qainuqa, yang dalam sejarah Abdul Rahman bin Auf mencuba nasib dia di situ, akhirnya dia berjaya memecahkan legasi dan hegemoni yang selama ini ekonomi dipegang oleh Yahudi Bani Qainuqa. Ada Bani apa lagi? Bani selain Bani Qainuqa, Bani apa? Bani Quraizah. Dan ada satu lagi Bani apa? Bani Nadir. Ada Bani Quraizah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Dan bila ada orang yang selain daripada orang Arab, selain daripada beragama Islam, maka perlukan satu undang-undang kesepakatan bersama dalam menjaga tempat yang diduduki bersama. Lantas Rasulullah buat apa? Piagam Madinah, Sahifah Madinah dalam sejarah. Okey, ni antara beberapa perkara yang begitu penting dan besar untuk jaga sebuah negara baru yang dibina oleh Rasulullah dan para sahabat baginda. Tetapi ancaman-ancaman daripada musuh tetap akan ada, sama ada dalam konteks dalaman ataupun konteks luaran. Dalaman confirmnya orang-orang munafik yang muncul dalam sejarah, yang bergerak secara underground, orang-orang Yahudi sendiri,
Ada beberapa kali percubaan dalam sejarah mereka ni nak bunuh Nabi. Sebelum bunuh ada pemuka-pemuka Yahudi yang menyindir Nabi, menyinis Nabi. Itu konteks dalaman Madinah. Hak di luar ancaman siapa? Kafir-kafir musyrikin Mekah. Bukan kita tak tahu sejarah perang. Perang Badar bukan lawan orang lain, kafir musyrikin Mekah. Perang Uhud, kafir musyrikin Mekah. Hamraul Asad, kafir musyrikin Mekah. Dan ada lagi perang-perang kecil, perang Sawit dengan kafir musyrikin Mekah. Walaupun perang Ahzab jumlah dia lagi besar, tentera-tentera bersekutu. Baik, antara Sariyah yang berlaku awal dalam sejarah ialah berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun pertama hijrah. Tahun pertama maksudnya Rasulullah baru hijrah. Masuk saja awal Ramadan, Rasulullah telah hantar satu sariyah. Bila kita sebut sariyah tadi, Rasulullah ada tak dalam tu? Rasulullah tak ada. Rasulullah cuma pilih mana-mana sahabat, dan sahabat itulah akan jadi ketua bagi sahabat lain yang dipimpin. Ekspedisi dan operasi sariyah pertama dipimpin oleh bapa saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib yang akan memimpin pasukan operasi ini. Kekuatan mereka hak awal ni cuma 30 orang. Hamzah jadi ketua dan di belakang dia ada 30 orang sahabat. Semua sahabat ni adalah daripada kaum Muhajirin. Orang Ansar Rasulullah tak bagi pi. Semua Muhajirin. Jadi bila nak bertolak, mereka ni bawa satu panji. Panji sariyah ni yang dibawa oleh sahabat ni warna dia bendera putih. Sariyah tapi bendera dia bendera yang berwarna putih. Tugas pertama pegang panji dalam sariyah yang pertama ialah sahabat yang bernama Abu Marsa. Abu Marsa ni nama betul dia Qunnas bin Husain Al-Ghanawi dalam sejarah, tapi dia dipanggil dengan Abu Marsa. Antara dua anak dia yang terkenal bagi orang yang biasa dengan sirah sahabat-sahabat Nabi ni, kalau tak belajar pun tak kenal juga. Maksudnya orang yang belajar tu dia akan kenal, dia akan cepat tangkap dan detect. Pertama ialah Marsa sendiri. Marsa, sebab itulah anak dia nama Marsa, dia dipanggil Abu Marsa, bapa kepada Marsa. Sebab tu saya sebut nama betul dia tadi, Qunnas bin Husain Al-Ghanawi. Jadi bila anak dia ada nama Marsa, dia pun Abu Marsa. Satu Marsa bin Abu Marsa, sahabat besar. Yang kedua Anas bin Abu Marsa. Anas ni dalam sejarah sepintas lalu bila sebut Abu Marsa, dulu pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah ni ada 3 perang besar. 3 perang besar. 8 Hijrah ni Nabi nak penghujung dah, Nabi nak wafat dah. Nabi duduk Madinah berapa tahun? 10 saja. Bila kata tahun 8 Hijrah tu tinggal berapa lagi? Tinggal 2 lagi. Paling besar pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Habis pembukaan kota Mekah ada 2 lagi perang. Perang yang kedua ialah perang Hunain. Perang Hunain. Perang yang ketiga lepas perang Hunain ialah perang Taif. Perang Hunain inilah dalam sejarah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab berperang sebelum ni tentera Islam tak pernah kalah. Mana ada tentera Islam sejak awal bertapak di Madinah sampailah buka kota Mekah, lagi hebat dia punya gah kemenangan, boleh buka kota Mekah tanpa berlaku peperangan. Jadi bila nak bergerak menuju ke perang Hunain tu, masing-masing bangga dengan jumlah yang ramai, musuh pula sikit. Kita hak sebelum ni seolah-olah kita sebelum ni tengok perang Badar 300 lebih, depa 1000 kalah. Kita dalam perang Uhud pi 1000, depa 3000 kalah. Kita dalam perang Ahzab berapa ribu? 10,000, depa 30,000 kalah. Ni kita hari ni lagi banyak, depa sikit. Lekeh kalau bahasa orang kampung mudah. Tapi dalam keadaan itulah tengok apa yang berlaku.
pasukan Islam berjaya dikucar-kacirkan oleh musuh. Ini kata jangan sombong walaupun jumlah kita tu banyak. Tapi yang saya nak sebut tentang Anas ni, sebelum peperangan betul-betul berlaku, pada malam tu didirikan kemah-kemah, dan ada satu kemah khas milik Rasulullah. Jadi Rasulullah keluar daripada kemah, Rasulullah tanya, siapakah yang ada di kalangan kamu ni, dia nak berkawal malam ni di atas puncak bukit sana, nak berjagalah, nak berkawal. Lalu Anas bin Abu Marsad, anak kepada Abu Marsad ni, padahal sahabat buat panji tadi, Abu Marsad teringatkan anak dia ni, nak cerita sikit. Dia kata, aku sanggup wahai Rasulullah. Tak apalah, jadi kamu naik kuda, kemudian kamu naik ke puncak bukit, sepanjang malam ni kamu berkawal atas tu, kok-kok ada musuh. Jadi pilah dia naik kuda dia sampai ke puncak bukit, dia raung atas tu. Sepanjang malam tu dia raung, tak ada, maksudnya kata musuh ada, kita kata kesan-kesan musuh tu nak mari serang, tak ada. Jadi dia ambil keputusan pada duk berkawal tak jadi apa-apa ni, dia melakukan solat sunat. Sambil berjaga tu dia buat solat sunat, dia berasa nak berhenti, dia berkawal pula, tak ada. Sampailah pagi esok pun, lepas waktu subuh pun dia duk berkawal juga, tak ada. Sebenarnya dia duduk atas lagi lepas waktu subuh pun, tetapi selepas subuh di kawasan Rasulullah ni, habis sembahyang subuh, Rasulullah tanya, Anas balik ke tak lagi? Dia tak tahu ni, Rasulullah tanya, dia duduk sana lagi. Jadi Rasulullah tanya, Anas, malam aku suruh dia naik berkawal atas, dia balik dah kau pagi ni? Oh, kami belum pernah lagi melihat kelibat Anas panjang pagi ni, mungkin tak balik lagi. Jadi tunggu, tiba-tiba keluar dah dia daripada celah-celah pohon tamar dengan kuda dia. Jadi Rasulullah tanya, apa yang kamu buat sepanjang malam tadi? Kamu tidur ke tak tidur? Dia kata, saya langsung tak tidur wahai Rasulullah, saya berkawal. Di samping berkawal, saya ni buat solat sunat. Rasulullah senyum dan Rasulullah kata apa? Sesungguhnya apa yang kamu buat pada malam tadi merujuk kepada hak dia berjaga tu, hak dia berkawal tu, takut mari serangan ataupun ambush daripada musuh, sudah ada jaminan syurga untukmu walaupun kamu tidak melakukan solat-solat sunat tu. Nah, habaq di sininya hak dia buat berjaga tu bagus, dia solat sunat pun bagus, tapi Nabi nak habaq hak dia tolong berkawal, hak dia tolong jaga, hak dia tolong intik tu pun, amalan hak dia buat tu pun sudah mewajibkan syurga bagi dia walaupun dia tak melakukan amalan-amalan sunat tu pun. Nak habaq besarnya kerja yang Rasulullah amanahkan pada Anas. Kalau orang yang tugas macam tu, kalau musuh serang, siapa mati dulu? Dia mati dulu ke orang hak bawah ni mati dulu? Kena lalu dia dulu. Maksudnya tugas dia tu besar, tugas dia berkawal tu besar di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Tu nak kait dengan Anas. Tapi nak cerita betulnya bapak dia tu Abu Marsad pegang panji. Jadi ketua siapa tadi? Hamzah, pegang panji Abu Marsad, jumlah 30. Tujuan apa Rasulullah hantar Sariyah ini? Tujuan Rasulullah hantar Sariyah ni bila desas-desus menerima berita atau perkhabaran bahawa kafilah perdagangan kafir musyrikin Mekah baru balik daripada Syam. Kafir musyrikin Mekah, kafilah perdagangan, bukan sebenarnya pi ni nak berperang, tapi pi tu nak ambush, nak sekat kafilah ni. Dengan cerita mereka baru balik pada Syam, lalu kawasan sekian-sekian, hantar operasi ni. Jadi kafilah perdagangan ni dipimpin oleh Abu Jahal, Amru bin Hisham dari kabilah Bani Makhzum. Kekuatan mereka berapa? 3 kali ganda. Mereka ada 300 orang. Rasulullah hantar berapa tadi? 30 je. Kalau kata jadi perang, 1 kena lawan 3 purata. Jadi bila sampai tempat yang dimaksudkan, sebab itulah dalam sejarah Sariyah ni dipanggil Sariyah Saiful Bahr. Saiful Bahr ni merujuk tempat tu. Tempat tu betul ialah Aish. Ada riwayat sebut Ahmish. Tapi sebab dia tu berada kedudukan apa? Di tepi laut.
jalan tepi laut. Jadi disebut Saiful Bahr. Bila dua-dua ni bersemuka, hak ni 300, hak ni 30, maka masing-masing mula-mula tu berbalas panah memanah. Kawan tu panah kawan ni panah kawan ni. Lepas tu untuk terjadi peperangan fizik lebih lanjut, tak semena-mena tiba-tiba muncul seorang ketua kabilah. Mengikut mana tak tahu kawan ni. Ketua kabilah ni nama dia Majdi bin Amru al-Juhani, ketua kabilah Bani Damrah. Ada juga orang sebut dia Majdi bin Amru al-Damri sebab lakab pada kabilah dia Damrah tu, tapi yang terkenal dalam sejarah Majdi bin Amru al-Juhani. Dia mari pelerai dua-dua ni. Hang berhenti, hang pun berhenti. Jadi atas dasar Majdi ni pelerai, maka berhenti dua-dua pasukan. Lepas pada tu, kafilah perdagangan yang dipimpin Abu Jahal 300 orang teruskan perjalanan balik Mekah, yang dipimpin 30 orang oleh Hamzah balik semula ke Madinah. Jadi tak jadi apa-apa. Ini syariah yang pertama. Tentang Majdi ni, nama Majdi ni akan naik balik dalam perang pertama. Ini kita sebut syariah. Nanti betul-betul dalam sejarah perang, cuba tuan-tuan cek perang pertama dalam Islam, perang apa? Perang Waddan, atau disebut perang Abwa. Akan ada peranan besar yang dimainkan oleh Majdi ni. Sebenarnya Rasulullah nak ambush. Sebab apa yang ni dinamakan perang? Sebab Rasulullah terlibat. Rasulullah nak ambush macam tadi, tapi bila sampai tempat tu, kita kata apa? Terlebih jam. Depa lalu lama dah. Kalau hak tadi tu elok-elok kita sampai, dia sampai. Hak ni Rasulullah sampai, Allah lepas lama dah depa. Betul dah tempat tu, tapi depa dah terlepas dah. Selepas terlepas itulah Rasulullah mengikat perjanjian dengan kabilah Bani Damrah tadi, yang dipimpin oleh Majdi, hak kata perlai tadilah. Tu berlaku dalam perang Waddan. Perang Waddan ni tak perang pun. Cuma bila Rasulullah ada tu, kalau depa bersemuka memang akan perang, tapi sebab terlepas. Tapi sejarah ni dia catat tu sebagai perang sebab Rasulullah terlibat. Okey. Syariah yang kedua. Cukuplah dua malam ni pun. Syariah yang kedua ni sebulan lepas tu. Tadi kita sebut berlaku bila? Mula-mula bulan Ramadan. Lepas tu bulan Syawal. Awal bulan Syawal masih tahun pertama Hijrah bersamaan 623 Masihi. Kali kedua ni Rasulullah hantar, iaitu sahabat yang nama dia Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah bin Al-Haris. Pernah dengar tak nama sahabat ni? Ubaidah bin Al-Haris. Kita selalu dengar Ubaidah Al-Jarrah kan? Ubaidah Al-Jarrah tu pun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ubaidah Al-Haris ni bukan orang lain. Kalau orang yang cekap tentang sirah sahabat ni, dia tengok nama tu pun dia boleh detect dah siapa Ubaidah. Ubaidah bin Al-Haris. Al-Haris tu anak sulung Abdul Muttalib. Al-Haris tu anak sulung Tok Nabi. Maksudnya Al-Haris tu pak saudara Nabi, hak sulung. Anak dia Ubaidah. Jadi lagu mana dengan Nabi? Sepupu Nabi lah. Ubaidah bin Al-Haris tu sepupu Nabi, walaupun nama dia kurang dikenali. Dia ni takdir umur tak berapa panjang. Perang Badar dia dah terkorban. Dia dibunuh oleh siapa? Syaibah bin Rabi'ah. Tapi Syaibah bin Rabi'ah sendiri pun lepas tu orang lain pula bunuh. Dia mudah macam ni. Semua nama-nama kafir musyrikin Mekah yang Nabi pernah doakan laknat atas mereka, semua mampu perang Badar. Antaranya Nabi doa laknat Abu Jahal, mampu perang Badar. Dua beradik tadi, Syaibah bin Rabi'ah hak bunuh Ubaidah tadi, Utbah bin Rabi'ah seorang lagi, mati perang Badar. Hak seksa Bilal, Umayyah bin Khalah, mati perang Badar. Ramai, antara 8 nama yang disebut oleh Nabi, semua mampu perang Badar. Okey, baik. Akan dikemudi oleh Ubaidah bin Al-Haris. Jadi kali ni jumlah dia lebih besar, satu kali ganda. 60 kekuatan tentera. Walaupun ada riwayat kata sampai 80, tapi saya lebih prefer untuk pilih yang 60.
Kali ni pemegang panji ialah Mishtah bin Astatah. Nama pun pelik-pelik. Mishtah bin Astatah ni kalau panjangkan lagi, Mishtah bin Astatah bin Muttalib bin Abdul Manaf. Boleh detect tak? Abdul Manaf tu siapa? Moyang Nabi lah. Muttalib tu siapa? Muttalib siapa? Ingat tak sejarah Tok Nabi dapat gelaran Abdul Muttalib? Tok Nabi dapat gelaran Abdul Muttalib. Tak ingat? Biarlah tu. Tapi Muttalib ni masih lagi keluarga Rasulullah. Kan ada Hashim, ada Muttalib, ada Naufal, tu anak beranak semua tu. Maksudnya ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Baik, apa operation kali ni? Apa operation kali ni? Operasi dia dengan ketua Ubaidah bin Al-Harith, jumlah 60, pemegang liwat warna putih sama bendera tu ialah Mishtah bin Artatah. Jadi hak nak lawan ni ialah pasukan yang datang daripada kafir musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan, kenal Abu Sufyan siapa? Orang yang paling kuat lawan Nabi. Akhirnya dia masuk Islam juga waktu pembekaan kota Mekah tu. Antara yang mati perang Badar tu pak mertua dia lah. Okey, nak bagi lagi pening. Tadi hak bunuh Ubaidah tadi, kita kata Syaibah bin Rabi'ah. Adik-beradik dia Utbah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Utbah tu hak mati juga tu, hak kata kena doa laknat Nabi tu, pak mertua dia. Sebab isteri Abu Sufyan Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah. Utbah tu lah. Dua orang ni adalah pemilik kebun di Taif. Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah daripada tanah, bukan setakat di Mekah, daripada satu kebun di Taif. Ingat tak peristiwa Nabi berdakwah di Taif? Nabi singgah di satu kebun. Kebun dua orang tu lah. Tapi sebab waktu tu Nabi luka, mereka kesian, suruh pembantu mereka Adas tu kan, hak beragama Nasrani, kamu ambil lah setangkai buah anggur, bawa satu bekas air, pergi jumpa Muhammad dengan anak angkat dia, layan lah mereka. Tu tanah Utbah lah tu. Okey, baik. Pasukan musuh Abu Sufyan bin Harb, kekuatan mereka kurang 100 daripada sebelum ni. Abu Jahal dulu 300, ni kurang 100, 200. Jadi seolah-olah kekuatan dua-dua ni 60 lawan 200, masih tak seimbang kita kata. Tapi bila tempat dia di mana? Ni disebut Batnir Rabih. Batnir Rabih lokasi hampir sama dengan yang pertama, pesisiran pantai. Kalau tuan-tuan betul-betul mahir tentang sirah hijrah Nabi lalu kok ni lah, mari hijrah dulu. Nabi kan tak guna jalan biasa. Nabi guna perkhidmatan seorang Yahudi. Apa nama Yahudi tu? Penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Dia lalu kok Rabih tu lah. Dia lalu kok Rabih tu. Tu kawasan pesisiran lautan. Sekarang ni di Batnir Rabih, ataupun sesetengah orang sebut Saniyatul Murrah. Saniyatul Murrah. Saniyah ni banyak. Saniyatul Miral, Saniyatul Wada'. Tu nama tempat. Pernah dengar tak Saniyah ni? Sebab tu bila mari tahun hijrah kita duk bernasyid tu kan, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Nasyid tarannumnya, tajwidnya. Lepas tu kita tanya, Saniyatil Wada' hang sebut tadi apa dia? Min saniyatil wada'. Apa dia Saniyatil Wada'? Tak tahu lah. Dah orang baca lagu tu, kita pun lagu-lagu tu lah. Saniyatul Wada' tu tempat. Dia banyak tu, Saniyatul Wada', Saniyatul Mirrah, Saniyatul Murrah. Okey, itu antara kawasan yang Rasulullah pernah lalu. Baik, di sini bila sampai tu macam tadilah, duk panah memanah. Tapi bila Abu Sufyan tengok semangatnya geng-geng Muslim ni, geng mereka jadi takut. Jadi tak ada berlaku perang, terus patah balik, lari.
200 padahal. Maknanya berani ke pengecut? Pengecut. 200 nak lawan 60, lari balik. Jadi tak ada berlaku pembunuhan, tak ada berlaku pertumpahan darah, tak ada. Jadi dalam peristiwa ni ada 2 orang daripada pasukan kafir musyrikin Mekah menyerah diri. 2 orang serah diri. Siapa yang serah diri ni? Dalam sejarah, seorang nama dia Miqdad bin Al-Aswad, yang kedua Utbah bin Ghazwan. Tuan-tuan, ni Sariyah yang kedua. Ni 2 orang daripada pasukan musuh yang serah diri. Bila tuan-tuan baca sejarah Miqdad bin Al-Aswad, siapa Miqdad ni? Miqdad tu anak angkat Nabi. Miqdad anak angkat Nabi selain pada Zaid. Miqdad ni antara yang disebut sebagai apa? Komander berkuda pertama dalam sejarah. Tengok perang Badar. Perang Badar Rasulullah adalah komander perang, duk kawasan tengah. Belah kanan siapa yang pimpin? Zubair bin Al-Awwam. Belah kiri, itulah dia. Perang Badar ni akan datang, Miqdad. Tapi dalam Sariyah kedua ni, dia duduk dalam pasukan musuh. Inilah tentera berkuda dalam sejarah perang Badar. Tentera berkuda pertama. Bukan apa, perang Badar 2 ekor kuda ni ada pun. Bunyi mengetuai berkuda tu seolah-olah di belakang tu penuh beratus tentera berkuda, padahal 2 ekor tu je. Zubair seorang, Ani seorang, belakang tu jalan kaki je semua. Tu sejarah. Tapi pasal apa mereka boleh hidup pasukan musuh? Kalau baca sejarah 2 orang ni Islam awal lagi di Mekah. Sariyah ni selepas Nabi hijrah. Miqdad Islam di Mekah. Utbah bin Ghazwan Islam di Mekah. Pasal apa boleh hidup dengan pasukan musuh? Sebab mereka berpura-pura dan menyusup masuk dalam ni. Tujuan mereka menyerah diri itu sebenarnya nak bergabung dengan pasukan Islam dan sahabat. Jadi biar tak nampaklah hak depa tadi, asal tadi menyusup masuk dalam tu. Jadi seolah-olah kena tangkap dan menyerah diri, padahal memang nak bergabung tu dah. Depa ni bukan kata baru Islam hari tu, bukan kata lepas kena tangkap serah diri ni baru masuk Islam, awal lagi. Siapa tak kenal Miqdad? Nama Miqdad yang sebenar Miqdad bin Amru Al-Bahrani. Miqdad bin Amru bin Sa'ad. Pasal apa terkenal dalam sejarah Miqdad bin Al-Aswad? Sebab zaman jahiliah dia pernah mengikat janji untuk dijadikan anak angkat oleh Aswad Abdul Yagus, sehingga nama sebenar dia, bapa dia Amru, hilang. Asal nama bapa dia Amru bin Sa'ad, sepatutnya Miqdad bin Amru bin Sa'ad. Tapi zaman jahiliah dia ikat perjanjian dengan seorang yang bernama Aswad Abdul Yagus nak jadikan dia anak angkat. Dan kita sebut dah tradisi Arab ni, walaupun dia tu bapa angkat, boleh binkan anak angkat. Sebab tu bila turun celaan, tak boleh nak meletakkan nama bapa angkat dengan tu, dia guna nama Miqdad bin Amru balik. Okey, tu asalnya kenapa lekat Miqdad bin Al-Aswad tu. Dia ni memang orang yang hebat berjuang. Sebab tu sahabat besar Abdullah bin Mas'ud kata, bila mana aku tengok perjuangan yang dilakukan oleh Miqdad, berkawan dengan dia seorang pun bagi aku sudah cukup. Kalau Allah berikan padaku bandingan Allah berikan aku dunia ni dengan isinya, baik aku berkawan dengan Miqdad seorang. Boleh faham tak maksudnya? Apa makna sahabat Miqdad ni di sisi Abdullah bin Mas'ud? Aku ni tengok dah sejarah perjuangan, perjalanan hidup Miqdad. Berkawan dengan Miqdad seorang pun sudah memadai dibandingkan kalau Allah bagi aku apa dia? Dunia dan seisinya. Apa yang hebat pada Miqdad? Itulah anak angkat Rasulullah. Seorang lagi Utbah bin Ghazwan, juga seorang sahabat besar. Tapi Utbah bin Ghazwan ni dia ada 2 kelebihan. Dia cekak memanah, dia cekak lempar tombak. Ni tipikal dia. Tapi dia seorang yang cukup zuhud, seorang yang kuat ibadah, tak sukakan keduniaan dan material. Sebab tu bila Rasulullah wafat, bila Saidina Abu Bakar wafat, tipikal orang jenis Utbah bin Ghazwan ni lah jadi pilihan Saidina Umar. Saidina Umar hantar dia. Dalam sejarah ni dia jadi ketua. Tak pernah sebelum ni bawah Rasulullah dia jadi tentera biasa, bawah zaman Abu Bakar dia jadi tentera biasa. Mari zaman Umar, Umar lantik dia jadi ketua.
Oh, dia kata kalau boleh Umar aku tak mau lantik orang lain jadi ketua, aku duduk belakang tak apa, aku nak jadi hak biasa-biasa je. Tak boleh, aku melihat bakat dan kelebihan kamu, kamu kena jadi ketua. Lalu dihantar ke mana? Ke Ubullah. Ubullah ni sempadan antara Arab dengan Parsi. Tuan-tuan tahu tak sejarah Ubullah ni bila menang? Ubullah ni di kemudian hari jadi nama kota Basrah tu dalam sejarah. Itu tempat antara Arab sempadan dengan Parsi. Parsi serang pun masuk kota tu, kalau Arab nak serang Parsi pun itulah laluan dia. Jadi bila menang, Umar lantik dia jadi wali kota yang pertama. Wali kota yang pertama. Dan ini bersalahan dengan dia yang jenis tak suka keduniaan, tak sukakan jawatan. Jadi Umar lantik jadi pemimpin. Dan di waktu itu, kota-kota yang belah Parsi itu kota-kota yang sedang membangun, sama seperti Basrah yang sedang membangun. Tetapi jiwa dia ni jenis bukan lagu tu. Kalau kita jenis duduk kota-kota mewah jadi wali kota pula tak ada apa dah. Tapi tak, dia berapa kali minta supaya Saidina Umar lantik sahabat lain jadi wali kota, aku nak jadi orang biasa. Sampai Umar marah. Waktu dulu nak bai'ah jadi khalifah, kamu semua pakat bai'ah aku jadi khalifah. Kamu letak amanah tanggungjawab khalifah atas aku. Bila aku bagi jawatan kat kamu, kamu nak lari, nak tinggal aku seorang-seorang. Betul jugalah hujah Umar tu kan. Waktu nak lantik khalifah dulu, siapa kita lantik khalifah? Kawan ni Umar, kawan ni Umar, kawan ni Umar. Hang lantik aku, hang bagi tanggungjawab khalifah kat aku. Bila aku pula letak jawatan hang jadi ni, hang pakat nak lari, betul nak tinggal aku seorang-seorang. Betul lah. Tapi dia kekal di situ sampai dia rindu sangat dekat Nabi. Memang dia jenis orang yang rindu Nabi. Dia dulu antara yang disiksa. Utbah bin Ghazwan ni pergi hijrah ke Habsyah, sampai dia tak boleh duduk di Habsyah, teringat kat Nabi di Mekah. Dia balik walaupun dia kena siksa, dia tahan. Sebab yang penting dekat dengan Nabi. Last sekali hujung-hujung dia buat keputusan, dia tinggalkan jawatan ni kepada salah seorang sahabat dia. Dia balik menuju ke Mekah buat haji dulu. Dalam perjalanan nak pergi jumpa Umar ni, dia tinggal sementara jawatan tu orang lain pegang, balik pergi ke Mekah buat haji. Habis buat haji, dia pergi ke Madinah. Dia habaq kat Umar sekali lagi, ganti orang lain lah, aku tak mau dah. Umar bertegah juga, tak boleh, aku kena bagi jawatan ni kat hang. Tak apalah, malu Allah kepada khalifah. Dalam perjalanan nak balik semula ke Basrah tadi atau Ubullah tadi, dia berdoa di sini, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah bagi aku sampai di sana. Jangan bagi aku sampai di sana. Dan orang melihat takdan dia jauh daripada Madinah, dia terjatuh daripada kuda. Allah dah panggil dia. Maksudnya Allah makbulkan permintaan dia, tak mau dah jawatan tu dan tak mau bagi dia sampai kat sana. Maksudnya ni apa dia? Hebatnya rindu dan cinta dia pada Rasulullah di bumi Madinah. Ni sahabat Utbah bin Ghazwan. Jadi inilah dua orang yang menyerah diri. Jadi Sariyah ni pun tak ada apa-apa. Panah punya panah, musuh takut, lari. Kawan tu balik Mekah, pasukan ni balik semula ke Madinah. Inilah sejarah awalnya. Kira tahun pertama hijrah, dua Sariyah. Sariyah Hamzah dan Sariyah Ubaidah bin Al-Haris. Boleh faham tu sikit-sikit tak? Istilah depan tadi Ahmad Saudi tu tak payah fikirlah. Itu bagi tahu saja. Okey, kita berhenti dulu setakat malam ni. Mudah-mudahan penerangan dan pencerahan sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kita berkaitan dengan topik yang kita bicarakan. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah kurang, kesilapan ni adalah datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.